على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi keizinan kepada kita dan saya untuk sama-sama dengan ahli jemaah Masjid Darul Aman. Jadi yang dirahmati Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, pimpinan tempatan, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini saya mengambil tempat kawan saya Fadil Ustaz Ridwan yang katanya dalam urusan ke Jordan. Jadi petang tadi ni Tuan Haji Munir telefon saya untuk ganti, insyaAllah lah. Alhamdulillah. Apapun tuan-tuan perempuan dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan yang Allah taala berikan kepada kita. Dan seringkali saya ucapkan di mana-mana majlis, syukur tak terkira kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih, yakni memilih kita untuk menjadi ahli jemaah yang istiqamah. Dengan erti kata nama kita ni sentiasa ditulis sebagai ahli jemaah, sembahyang berjemaah, mendengar kuliah dan sebagainya. Mau kata Allah Ta'ala takdirkan nama kita di Padang, barangkali kita tak ada kat masjid lah, duduk di pasar malam, duduk di Giant dan sebagainya, duduk di rumah pun ada juga. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala tulis nama kita Fulan bin Fulan, maghrib duduk tanah, duduk di masjid, lepas itu dengar kuliah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pilihan Allah Subhanahu wa taala ini berterusan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setahu saya Al-Fadhil Ustaz Ridwan ni mengajar Syama'il, kan? Mengajar Syama'il Muhammadiyah. Alhamdulillah. Sampai mana lah tahu? Tajuk buat lah. Tapi saya bukan nak baca Syama'il, nak tanya je lah. Tajuk apa dah? Bukan. Dia nak habis lah. Saya yang tak jumpa. Aku tanya terkejut ni kan boleh? Tak tahu. Nak kena tanya Tok Guru juga. Baik, tak apalah tuan-tuan perempuan dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala. Bersama dengan saya 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Al-Fadhil, guru kita Fadilatul Syekh Ustaz Fahmi Zamzam. Jadi kita tengok sikit pesanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fi daril amin wa bihi ilaihi qala an abi Allahumma salli ala Muhammad an Abi Barzata Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Turmuzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Maksudnya hadis daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berganjak dua
kaki seseorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga lebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehinya, dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa dibinasakannya, yakni digunakannya. Baik, bahasa kita lama tuan-tuan, susah. Jadi tuan-tuan puan-puan dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, hadis yang pertama sekali di dalam hadis 40 penawar hati ini memberitahu kepada kita 4 soalan bocor. Inilah ni isu soalan bocor ni. 4 soalan bocor yang telah dibocorkan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ramai orang tak ambil kisah. Soalan akhirat yang bocor sangat banyak ni, ramai manusia tidak mengambil kisah. Samalah dengan soalan bocor alam kubur. Ada orang ambil kisah? Kalau orang ambil kisah, penuh masjid kita. Semua masjid penuh kalau orang ambil kisah. Tapi orang tak ambil kisah. Orang tak ambil kisah. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berganjak 2 tapak kaki seorang hamba di hari akhirat sehinggalah ditanya. Yang pertama, umurnya, fima afnah, dia guna untuk apa? Umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, Allah Ta'ala akan tanya. Banyak soalan-soalan bocor ni di hari akhirat. Soalan yang pertama yang Allah Ta'ala akan tanya tentang sembahyang. Tentang umur ni tak tahulah duk nombor berapa. Antara soalan-soalan tu, soalan-soalan bocor di akhirat ni, hari kiamat ni, soalan ni tak tahu duduk nombor berapa. Tak tahu duduk di nombor berapa. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi rahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi kita bagi tahu kepada kita, kedua tapak kaki kita takkan berganjak selagi mana kita tidak ditanya tentang umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, untuk apa kita gunakan. Adanya Allah Ta'ala bagi hidup hingga lebih 100 tahun lebih umurnya. Adapun umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baina 60 wa 70, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku, umur umatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara 60 ke 70. Kebiasaannya 60-70 lah, lepas tu padam. Lebih tu subsidi lah tu. Umur Nabi kita 63 tahun. Banyak umat Muhammad 63. Yang dah sampai 63 tu, beringatlah. Beringat. Yang tak sampai lagi pun kena beringat. Ada Allah Ta'ala bagi rezeki umurnya lebih panjang. Masya Allah, tabarakallah. Panjang dalam ketaatan, alhamdulillah. Panjang dalam kezaliman, na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni 20-an, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Untuk apa kita gunakan umur kita tersebut? Kita susunlah ni. Jadi malam ni umur kita yang Allah Ta'ala bagi kita gunakan untuk datang ke masjid, datang ke surau, ke mana-mana majlis ilmu untuk mendengar peringatan. InsyaAllah kita masih lagi dalam suasana orang kata apa, ibadah haji, hari raya korban. Tuan-tuan, hari raya korban berapa hari? Raya korban tak ada, lagu raya pun tak dengar. Tak sama dengan raya puasa. Raya puasa ke tak puasa lagi dah raya lah kan. Raya korban tak ada. Raya korban tak ada. Biasa kan. Tak macam negara Arab meriah raya di tanah Arab meriah. Kalau macam seingat saya lah, masa di Yaman tu cuti panjang. Jamaah Iman tu cuti panjang. Bulan Ramadan sampai 1 Muharram mengaji balik, cuti 3 bulan. Tu dia universiti ikut bulan Islam, cuti semua. Bila raya korban ni, pekan Sonok tu orang tak ramai balik kampung, balik beraya di kampung. Apa yang terjadi di Yaman sebelum ni, baru-baru ni, raya baru ni,
Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Di antara peperangan yang dicetus oleh Syiah Houthi. Syiah Houthi. Allah Akbar. Masih lagi kemarin sampai tembak-tembak, bunuh-bunuh, bom-bom kemarin ni. Allah tak tahulah apa Allah Taala nak tunjuk. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Taala, kita bermuhasabah umur yang Allah Taala bagi kepada kita selama ni, sampailah saat ni, kita guna untuk apa? Umur kita tu lebih kepada kebaikan, kebajikan, ataupun sebaliknya. Kalau sebaliknya, kena cepat-cepat istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau ke arah kebaikan, kebajikan, syukur, alhamdulillah, minta kepada Allah Taala supaya kita istiqamah dalam kebaikan dan juga ketaatan sampai kita mati. Kena minta, kena minta supaya Allah Taala istiqamah, jauh daripada jatuh pada benda-benda yang tak baik. Umur kita ni cukup bernilai. Allah Taala akan tanya umur kita, untuk apa kita gunakan umur yang Allah Taala bagi kepada kita. Baik, itu soalan yang pertama, tuan-tuan. Soalan yang kedua, Allah Taala akan tanya wa an ilmihi fi ma amila fi, akan tanya tentang ilmu yang kita dapat ni, untuk apa kita gunakan ilmu tersebut. Ilmu yang kita dapat ni, yang kita mengaji daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk maktab, masuk universiti, sambung, ada yang sambung kepada sarjana, ada kepada PhD dan sebagainya, ada yang mengaji tak habis, kan? Sampailah ni duk sentiasa mengaji. Proses pengajian ni sampai mati. Sampai mati. Ilmu yang Allah Taala bagi ni, untuk apa kita gunakan? Jadi tuan-tuan, puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Taala, syukur alhamdulillah sekiranya tempat jemaah yang kita duduk ini, masjid, surau dan sebagainya, komuniti itu hidup dengan ilmu. Komuniti itu hidup dengan ilmu. Di antara juga disebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami daripada Abbas radhiyallahu taala anhu, menyebut antara 4 prasyarat untuk mendapat keluarga bahagia. Yang pertama sekali, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut ialah ahli keluarga dia tu hidup dengan ilmu. Si ayah, si suami menghidupkan keluarga tu dengan ilmu, majlis ilmu, dengan ilmu. Kalau dia tak mampu nak mengajar, dia bawa anak isteri dia main masjid, pergi tempat kuliah mengaji, main dengar sekali. Abang nak mengajar tak erti, jom kita ambil sekali dengar, kan? Kita ni tuan-tuan yang hadir, barangkali si suami dah hadir, si isteri tak hadir, anak-anak pun tak hadir. Jadi apa yang kita dengar pada malam ni, kita balik sekejap lagi sebelum tidur, kita sembang dengan bini kita, kan? Kita sembang dengan bini kita, buka bismillah sikit, al-Fatihah, tengah ni abang nak cakap sikit apa hak dengar maghrib tadi, hak apa dengar. Jadi proses ilmu itu hidup bukan saja di surau, di masjid, di tempat pengajian, hatta di rumah. Hatta di rumah. Itu di antara harapan guru saya itu Al-Fadhil Syekh Tariq Muhammad Saddar Al-Makki Al-Hanafi menyebut, di antara karangan kitabnya 40 akhlak hadis Nabi yang diajar kepada kami, yang diijazahkan, supaya kitab tersebut dibaca di setiap rumah. Hidupkan budaya ilmu di rumah masing-masing, bukan sahaja di masjid, di pusat-pusat pengajian, di universiti dah. Di rumah kena baca hadis, insya-Allah ada keberkatan daripada menyebut kalam yang pernah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Taala, ada kisah yang menceritakan di India kita tahu, di India yang hidup dengan ilmu hadis, yang melahirkan banyak ilmuwan hadis. Muhaddis banyak keluar daripada India. Depa kalau orang sakit, tuan-tuan perempuan kasih rahmati oleh Allah Taala, depa baca hadis ke orang sakit. Kita baca Yasin, kan? Orang sakit dia baca Yasin lah tu, kan? Uzur tak sangka dah, baca Yasin lah. Depa baca hadis, buka Sahih Bukhari, baca wa bihi ilahi qala an habis Bukhari, buka baca pada orang sakit. Bila ditanya, awak baca hadis? Katanya, kami mengambil keberkatan ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mujarab boleh memberi penyembuh kepada orang yang sakit. Kita baca Yasin, tak ada masalah. Yasin lah, hadis lah, kan? Kalau nak buat pelik sikit, lepas ni baca hadis.
Orang sakit bawa Sahih Bukhari pergi kat dia. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi ilahi qala bisanadi muttasil ila Imam Bukhari rahimahullahu taala qala, baca. Tu tuan-tuan. Boleh buat, tapi orang kata pelik. Kan? Tak kira kata ini bid'ah apa pula dah. Habis. Payah. Jadi tuan-tuan perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Taala, soalan yang kedua tentang ilmu, ke mana kita gunakan? Allah Taala akan tanya. Amai, sebab tu Allah Taala menemplak orang-orang yang beriman di dalam surah As-Saff. Allahumma salli ala Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Taala, wahai orang-orang yang beriman. Allah Taala tak sebut pakai kalimah ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang Islam, wahai orang-orang Islam dah. Allah Taala menyebut wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita kena faham di antara Islam dan juga Muslim, di antara Muslim dan juga mukmin. Muslim tidak semestinya mukmin. Adapun seorang mukmin pastinya dia seorang Muslim. Tinggi martabat, beza di antara Muslim dan juga mukmin. Ramai orang Islam tapi ramai yang tak mukmin, tak beriman. Ramai orang Islam, ramai juga Islam yang tolak Islam sendiri. Dia tak sama. Jadi Allah Ta'ala menyebut wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu menyebut, kamu berkata tapi kamu tak buat? Mengajak, mengata tapi tak buat pun apanya kamu ajar. Kan? Macam malam ni baca Syama'il Muhammadiyah, masya-Allah tabarakallah. Kita mengenal susuk tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang disusun oleh Imam Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah. Kita nak kenal tubuh ciptaan Allah Ta'ala kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada mula buka mata sampai lena balik. Kita nak tahu akhlak Nabi, kita nak tahu peribadi Nabi, kita nak tahu bentuk fizikal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaji. Adakah selama kita mengaji Syama'il, tatak mana kita beramal dengan sunnah-sunnah yang telah disebut di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah? Itu di antaranya. Jadi benda itu akan ditanya. Jadi tuan-tuan puan-puan dikasihi rahmati oleh Allah Taala, itulah antara ilmu Islam ni, dia bersanad, dan kita digalakkan mengambil ilmu ini secara berguru, bertalaki. Bila talaki ni, guru ada kita pun ada kita. Bertalaki kemudian diijazahkan kepada kita. Ijazah, bila dapat ijazah daripada guru ni, kira satu pengiktirafan. Daripada seorang guru ambil balik mengajar. Itu yang diusahakan oleh orang-orang yang mengaji, yang pergi Mekah, yang pergi Madinah, pergi Syria dulu ni, Jordan, Yaman, mana lagi, Morocco, mana merata dunia orang pergi mengaji. Kan, bila balik membawa satu amanah ilmu yang diambil daripada guru-guru mereka yang siqah, yang bersanad, terus bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar sebelum subuh, bawa kitab Sahih Bukhari, bawa Sunan Sittah, bawa mula daripada sebelum subuh, lepas subuh balik rumah, masuk kuliah, lepas asar keluar ngaji balik, lepas isya baru balik, mencari guru yang ada sanad, yang diiktiraf ilmu hadisnya, yang diiktiraf ilmu tafsirnya, yang diiktiraf ilmu fiqahnya, yang diiktiraf ilmu usuluddin, tauhid, tasawuf, akhlak, semuanya bersanad sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang yang mengambil ilmu bersanad daripada gurunya yang bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menggunakan hadis untuk menipu orang? Kalau macam tu jadi tuan-tuan, gamak dia baca hadis wa bihi ilahi qala an abi barzata nadlat ibn ubaidin al-aslami ila akhirih, dia menipu. Dia baca tapi dia tak buat, barangkali untuk famous, popular, sanggup menipu. Kalau dia ada sanad bertemu dengan Nabi, dia tak sanggup. Tuan-tuan, sanggupkah nak tipu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ambil sanad daripada guru, balik main mengajar orang, menipu. Berat tuan-tuan.
berat. Ni akhlak kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak ada. Tiap-tiap kali tuan-tuan mengaji Syama'il Muhammadiyah, kan, kita mengaji seolah-olah kita baca tu apa yang ada pada tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak menghadirkan Nabi kita di dalam majlis. Kita tak tahu mai ke tak mai, wallahu alam. Tapi Nabi kita tak ada depan kita. Nabi kita tak mati. Mati, jenazahnya mati lah tuan-tuan. Rohnya tu hidup. Hidup. Sebab Allah Ta'ala sebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sangka, jangan kamu rasa orang yang mati di jalan Allah tu mati. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi depa tu hidup di sisi Allah Ta'ala dan diberi rezeki. Itu para syuhada ni Nabi. Lagi-lagi lah jenazah. Jasad saja yang mati, rohnya hidup. Rohnya hidup. Antara peristiwa yang datang secara qadha dan sebagainya itu cerita lain. Itu berpinjangan lain. Ni tuan-tuan, kita baca Syama'il, Allahu akbar tuan-tuan. Hebat tuan-tuan kita Syama'il ni. Hebat, disusun khusus oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Allahu akbar. Supaya kita baca dan kita cuba beramal dengan apa yang kita pelajari. Yang penting, yang pertama, dari mana ilmu itu diambil? Sumber yang betul tak? Sanad itu bersambung tak? Kalau kami dulu ni, saya lah dan kawan-kawan ni, kalau mengaji Syama'il, Allah sonok tuan-tuan mengaji Syama'il, sonok. Sebab kita mengaji tentang tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi sikat rambut, kan, rambut Nabi macam mana, ngaji habis. Nabi duduk melayan tetamu macam mana, baju Nabi macam mana, kain Nabi macam mana, tempat tidur Nabi macam mana. Allahu akbar. Ngaji belakang, ngaji belakang. Tapi sekiranya ilmu itu sumbernya tidak betul, nak baca, nak terjemah mudah tuan-tuan, siapa pun boleh. Lah ni pakai ada terjemahan, tu terjemahan. Ambil baca, tetapi ilmu tu tak sampai kepada guru tu tak sampai terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada keberkatan. Tidak ada keberkatan ilmu yang sedemikian. Jadi tuan-tuan, perempuan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, kita memilih siapa orang yang nak membaca ilmu ni ilmu turas, ilmu peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh salafus soleh sampai sekarang. Kita meneruskan ilmu tersebut secara amanah. Ilmu itu adalah amanah. Kita ambil dengan amanah, kita sampaikan dengan amanah. Jadi tuan-tuan, perempuan dikasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita ada amanah, kita jaga amanah, kita sampaikan dengan amanah, barangkali apa yang kita sampaikan orang boleh beramal, insya-Allah. Soalan yang ketiga tuan-tuan, perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kita menyebut wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Daripada mana ilmu yang kita dapat harta tu, daripada mana? Soalan yang ketiga, dari mana harta yang kita perolehi dan ke mana kita belanjakan harta kita. Harta yang kita ada ni tuan-tuan, yang kita ada sampailah ni, yang kita ada lah ni dalam akaun ke, bawah bantai ke apa ke, kita simpan di mana-mana ke, aset harta yang kita ada tu, dari sumber mana harta itu dihasilkan dan ke mana harta itu dibelanjakan. Jadi tuan-tuan, puan-puan dikasih rahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, riwayat daripada Abu Hurairah, hadis sahih dari Imam Muslim, katanya iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Semua orang faham, bila baca ni semua orang faham, bila matinya anak Adam tu semua amalannya akan terputus kecuali tiga: sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih, apa tu, wa waladin salihin yad'u lahu. Tiga benda ni kita ambil fokus yang pertama, sedekah
jariah, sedekah jariah. Daripada harta kita, kita belanjakan untuk sedekah jariah. Kita pilih dah di mana-mana tempatnya kita nak belanjakan harta yang kita ada lah ni. Sebab yang kita sedekahkan itu, itulah hak milik kita kekal. Yang kita simpan bukan hak kita. Barangkali boleh jadi hak pomen kereta, hospital, bil-bil, bayar listrik, bayar api segalanya. Kan dengan kos sekarang ni, Allahumma salli ala Muhammad, naik belaka, gaji tak naik juga. Siapa dapat notis surat hari ni gaji naik? Ni hari ni tak kerja lagi, esok kerja. Esok kerja. Dapat notis gaji naik, barang naik belaka tuan-tuan. Pokok dapat notis tempel, gaji naik belaka. Barang naik, gaji kena naik. Kan kos sara hidup meningkat, gaji tahap tu. Sebab tu tuan-tuan, perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, daripada apa yang berlaku isu sekarang ni, kita tengok balik, semak surah Hud ayat 84, bagaimana Nabi Allah Syuaib alaihi salam berhadapan dengan kaumnya, kaum Madian, yang apa terjadi lah di negara kita, itulah yang terjadi pada Nabi Syuaib. Kita balik buka tafsir, buka terjemahan, buka huraian, cari kitab tafsirnya yang besar sikit, tengok apa yang dibawa, cara Nabi Syuaib berdepan dengan kaumnya, kaum Madian, yang duk berlaku di Malaysia sama daripada isu harganya, penipuannya, kan. Dia kata penipuan di atas kertas, rompok di atas kertas, secara zahir diluluskan, rompok halal orang bagi. Allah ada cerita dalam surah, di dalam Al-Quran. Jadi apa yang berlaku ni tuan-tuan, dia berputar. Apa yang berlaku zaman dulu, berlaku zaman now, berputar. Kehidupan kita itu berputar. Jadi tuan-tuan perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, soalan yang ketiga di dalam hadis ini, Nabi kita berpesan kepada kita, dua tapak kaki kita takkan berganjak sehingga Allah Ta'ala tanya kepada kita tentang harta yang kita perolehi sekarang, daripada jalan yang halal ataupun sebaliknya, dan ke mana kita belanjakan harta tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, pastikan rezeki yang kita dapat itu walaupun sedikit ianya halal dan juga berkat. Banyak belum tentu berkat. Nak tahu berkat ke tak berkat? Kata alim ulama, berkat tu apa dia? Ziyadatul khair, semakin bertambah kebaikan, itu namanya berkat. Kan gaji tak naik tapi boleh hidup juga berkat. Dengan apa yang berlaku ni, gaji tetap banyak tu juga, kan. Minyak naik dan sebagainya, bila minyak naik semua naik, gaji tak naik banyak tu tapi hidup, boleh hidup selesa, alhamdulillah berkat. Ramai harta banyak, gaji banyak puluhan ribu, gaji saja 15,000, kan. Orang kata apa, kalau jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, gaji mereka 15,000 lebih-lebih plus. Gaji ahli parlimen 6,000 plus. Berapa dah tu? Tu pun duk kata duit kat perut lagi. Tak cukup jangan, tak cukup. Kalau kata Allah Akbar, kalau kita mengaji, kalau kita kira-kira lah dengan gaji tersebut selama setahun, bahagi pula belanja sebulan 2,500, boleh hidup 8 tahun. Dengan gaji bekerja setahun boleh hidup 8 tahun. Ni lama 4 tahun dah duduk hidup, 4 tahun dah duduk pegang jawatan. Gaji banyak tu tak cukup, duduk ikat perut. Tuan-tuan menteri kita duduk ikat perut tuan-tuan, kesian kat dia. Allah Akbar. Dia tak kira rakyat yang di bawah ni, rakyat mahriat ni ikat perut lagi tu. Jadi tuan-tuan puan-puan dikasih rahmati oleh Allah Ta'ala, di mana harta yang kita dapat dan ke mana kita belanjakan, kita pastikan sumber rezeki kita halal, insya-Allah berkah, dan kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belanja benda, beli benda yang elok-elok untuk akhirat. Kita kena fikir apa yang kita nak belanjakan, ingat akhirat. Sebab akhirat itu darul khuld,
negara yang kekal. Dunia tak kekal. Tuan-tuan kaya tahu mana sekalipun, rumah besar tahu mana pun, masuk kubur. Luas tu tak boleh buat besar-besar. Kan? Raja sultan sekalipun mati, kain kapan hak cepat, hak yang warna putih, yang cepat kaput, tak ada. Balut kain kapan, kain sutra lah apa kan, tak ada. Hak tu tak ada. Kereta 10 biji, sebiji pun tak bawa. Steering pun tak boleh bawa masuk dalam liang lahat. Masuk seorang yang kain kapan tu kan. Tidur di atas muka dunia, tilamnya sedap, bantainya enak. Tidur sungguh lena. Duduk atas tilam tu lena, tak fikir apa, bilik aircon dan sebagainya. Kan? Masuk liang lahat, hang kaya terang mana pun, bantai dia tanah keras tu lapik kepala. Hak tu tidur atas tanah tu, gaya mana? Tu muhasabah. Allah Ta'ala ajak kita supaya kita bermuhasabah. Kita pergi kubur, kita ziarah orang mati, tengok pengajaran. Kaya dia ni, kaya melana. Orang Kedah ni kalau kata kaya melana, kaya sungguh. Kaya sungguh. Tengok mati, kain putih, bantai, tanah, kepai tak kepala. Hak tu lah. Kan? Tidur di rumah, bantai dekat, ya Allah, sedap ha? Kan? Mana bantai dekat? Tak ada. Tak ada nak dekat apa, tak ada lah duduk dalam. Jadi tuan-tuan, perempuan yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang kita ada, kita gunakan pada jalan Allah. Kita carilah, kita bantulah mana-mana agensi pendidikan ataupun sebagainya untuk kita bagi sumbangan kita, tanah wakafnya, zakatnya dan sebagainya. Kita bagi je tuan, bagi. Yang kita bagi itu adalah hak kekal kita di akhirat. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab sedekah jariah, Nabi sebut sedekah jariah, harta sedekah jariah ni akan masuk sekalipun kita dah mati. Aliran pahala itu akan masuk kita ke dalam untuk kita. Alhamdulillah. Kan kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Kita mati meninggal dunia, anak kita pula duk sambung baca Quran, sedekah pada kita. Allahu Akbar. Duk cari tang mana ada tempat wakaf, beli ni tanah wakaf ni saya beli, hadiah untuk ayah saya, tulis atas dasar sedekah untuk ayah. Ayah duk dalam tempat kita beli tu digunakan. Allah, masuk. Jadi tuan-tuan, perempuan yang kasih rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bijak dalam membelanjakan harta kita. Dan soalan yang keempat yang Allah Ta'ala akan tanya kepada kita ialah wa'an jismihi fima afna fima ablah, tentang tubuh badan yang Allah Ta'ala bagi pada kita lah ni, kita gunakan untuk apa juga. Kita guna kesihatan yang Allah Ta'ala bagi untuk apa. Dalam hadis yang lain Nabi kita menyebut ibtaru khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tuan-tuan pun tahu. Yang pertama kata masa muda sebelum tua. Masa muda sebelum tua. Masa muda beribadah tak sama dengan masa tua. Bila masa tua ni sakit lutut lah, apalah, gout lah, kan, macam-macam. Masa muda sebelum datangnya masa tua. Yang kedua, masa sihat sebelum sakit. Masa sihat sebelum sakit. Waktu sihat beringat, bukannya beringat waktu sakit. Kita lah ni waktu sakit baru beringat. Allah Akbar. Barulah ingat Allah Ta'ala. Mulut tu time sakit ingat Allah sedia, time sihat bayar. Kan? Orang dialisis, oh sakit dialisis. Kan? Orang kata lemak lepas sikit, Allah. Time sihat, kan? Time sihat nak pergi mana? Makan tahu mana? Macam-macam. Itu kita. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, masa kaya sebelum miskin. Waktu kita kaya sebelum kita miskin. Waktu miskin nak buat apa? Tak ada apa. Time kaya ni ada bagi. Kita rencanakan harta kita ni kat mana? Harta aku banyak ni kat mana? Tinggal kat anak, tak payah bagi anak, cari sendiri. Kita cari harta kita guna untuk kita di akhirat, untuk kita akhirat, bukan cari untuk anak. Anak cari ni, kita boleh cari, takkan anak-anak kita tak boleh cari? Kan? Kalau tuan-tuan tak yakin payah. Okay, tak yakin tu yang cari simpan, mati tinggal habis anak-anak merebut. Kelih kita duduk dalam kubur, duduk dapat dosa pula, anak-anak duduk merebut harta kita. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama. Yang keempat,
Waktu lapang sebelum waktu sibuk. Waktu kita lapang, tak apa sangat, tak ada kerja apa sangat, tak ada tanggungjawab apa sangat, sebelum datang kesibukan. Bila sibuk ni tuan-tuan, habis. Bila Allah Ta'ala bagi kita sibuk, lupa Allah Ta'ala, lupa kepada Allah Ta'ala. Ni waktu maghrib, waktu maghrib tadi, antara waktu yang paling orang lalai sekali. Ramai mana orang masih lagi di jalan raya. Waktu maghrib hala nak main tadi, tak nak boleh kona masuk tu, kereta duk keluar tu daripada tu, nasib tiap-tiap hari pak, tambah kan ni hari Sabtu kan, dengan kelab kereta, kelab motor, hak jogging tiap-tiap hari tu, sah lah. Tak nak boleh kona masuk, kereta banyak waktu maghrib tu. Tak kira di pasar raya, di pasar-pasar malam, ramai orang alik sungguh waktu maghrib ni. Kadang-kadang kita pun alik, kadang-kadang. Jadi tuan-tuan, kita ambil kesempatan waktu kita lapang sebelum datang waktu sibuk kita. Allah Ta'ala bagi kita sibuk, habis. Masjid pun tak main dah, surau pun tak main dah, nak main dengan kuliah pun tak main lah, kan? Tank korban semangat, tank raya korban dia semangat. Saya insyaAllah sekor lembu saya seorang, korban duit banyak, kan? Ni nak korban telinga ni, main dengar kuliah tak boleh. Nabi Allah Ismail sanggup korbankan leher, tadah leher untuk disembelih oleh ayahnya Ismail alaihi salam. Sanggup korban tengkuk, korban nyawa. Kita nak korban telinga sikit, nak main dengar, payah. Jadi tuan-tuan, yang kelimanya, masa hidup sebelum masa mati. Yang terakhir, bila mati habis, tak ada apa. Bila mati tak ada apa. Yang tinggal tiga tu yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan. Tiga benda ni yang boleh buat waktu kita mati: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Ini aset, harta yang sebenar. Hak kita duk himpun lah ni, tanah mana lah, kan? Rumah tak sampai 40, rumah dah ada 12 biji aset. Baru ni apa TV 9 TO apa rancangan TV 9 bagi-bagi nasi lemak kopi O, bawa seorang pemuda umur 38 tahun, rumah 12 biji lah. Kaya. Perempuan ni kok seronok ni tu. Ni kalau aku boleh teka dia ni, selamatlah aku. Tahu 12 tolak 4 tinggal 8. Rumah seri pertama, seri kedua, seri tiga, seri 4 tinggal 8 lagi. Orang bangga dengan aset yang ada lah ni, 38 kaya. Allahu Akbar, kan? Bila mati, masa hidup sebelum kita mati. 5 benda ni tuan-tuan, kita kena duk jaga selalu. Kita duk muhasabah, aku ni duk tang mana, kita ni duduk di mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa lorong kepada kita ni untuk berada pada tempat-tempat yang baik. Jadi tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, yang terakhirnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari kiamat ni, Allah Ta'ala sebut, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup semua mulut-mulut kamu. Wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap tu adalah anggota tubuh badan kita, tangan kita, kaki kita. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat di atas muka dunia ni. Lah ni kita boleh helah, kan? Kita kurangkan subsidi, boleh helah lagi, tak ada masalah. Kita pun telan bulat-bulat, ya kurang subsidi, bukan minyak naik, kurang subsidi. Allahumma salli ala Muhammad. Kita boleh buat macam-macam, 1001 helah, 1001 alasan. Di akhirat Allah Ta'ala kata, hari ini yang akan menjadi saksi kepada apa yang kita buat di atas muka dunia ni, tangan, kaki, mata, telinga, ni semua akan jadi saksi, akan bercakap di hadapan Allah Ta'ala. Dia ni buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Habis, kita termasuk. Mulut ni tu, mulut ni tak ada, akhirat tak berfungsi, Allah Ta'ala tutup, kan? Sebab tu
peribahasa Melayu kita macam selalu sebut, sekolah rendah lagi duk tulis lah di dinding-dinding sekolah, akibat mulut badan binasa. Jadi akhirat Allah Ta'ala tutup bang mulut. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan yang kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, kita mengambil manfaat, faedah daripada pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 4 pertanyaan yang mesti kita jawab sebelum kita bergerak satu fasa kepada satu fasa yang lain di hari akhirat. 4 soalan bocor yang kita tahu pada malam ni. Mudah-mudahan kita bersiap sedia, kita cuba buat supaya soalan ni bila ditanya kita boleh jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan daripada saya minta maaf. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, mengasihi perjumpaan kita pada malam ini. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah